Okey, kita mulakan kelas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, mudah bersedia ya. Kita baca doa belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa ansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Amin. Ini apa tu? Okey, kita teruskan dengan kelas kita pada petang ini. Okey, kita dah masuk tema yang baru, tema yang ke-6. Okey. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Sekejap Okey, ini tema kita yang ke-6 iaitu kelestarian alam. Okey. Nah, yang semalam minggu sudah kita dah belajar untuk tema yang lain kan. Jadi kita dah masuk tema yang baru. Okey, seronok sikit tema yang ni. Tema berkaitan dengan alam kita. Okey, cuba tengok dekat sini ada pokok-pokok, ada hutan, ada tanaman, tanah ataupun orang gotong royong mengutip sampah. Okey, ini semua berkaitan dengan alam sekitar. Masuk tu apa ni? Okey. Yang ni muka surat Ustaz lupa beritahu muka surat 21 buku teks awak. Ada dekat buku teks awak. Jadi, kalau awak tak jelas dekat skrin awak yang Ustazah share ni, awak boleh tengok dekat buku teks awak. Muka surat 21. Okey. Dah. Ustazah. Okey dah. Ya? Asal kena racun. Kena racun ni? Okey. Raman. Kena racun. Racun ni ke masuk awak yang ni Okey, kalau penggunaan racun ni sebenarnya tak bagus untuk sekejap Sebenarnya penggunaan racun ni tidak bagus untuk tanah. Okey, bila kita guna racun terlalu banyak, okey, ikan-ikan dekat sungai ataupun dekat parit tu banyak mati sebab kandungan dalam racun tu banyak yang kandungannya menyebabkan hidupan mati. Okey. Rumput-rumput pun akan mati kalau diracun kan? Betul tak? Okey. Kemudian Ustazah nak teruskan kepada kemahiran kita yang pertama iaitu kemahiran mendengar dan bertutur. Jadi suka Ustazah katakan kat sini. Kalau Ustazah minta awak baca tau. Boleh? Sebab kemahiran kita kan kemahiran, okey good. Kemahiran kita kemahiran mendengar dan juga bertutur. Okey. Jadi Ustazah nak murid-murid Ustazah bagi respon dekat Ustazah kalau Ustazah minta awak baca ataupun minta awak bagi respon apa-apa. Okey. Jadi dekat sini kita masuk unit 16 iaitu unit pertama bagi tema ke-6 tadi. Okey. Tema alam sekitar. Jadi apabila berkaitan dengan alam sekitar, ia berkaitan dengan sekeliling kita. Okey. Okey, dekat sini tajuk dia ialah pengurusan sisa pepejal. Okey. Kita boleh sebutkan sisa pepejal ni sama juga dengan sampah. Okey, sampah juga merupakan sisa pepejal. Macam mana kita nak urus, macam mana kita nak buang. Boleh ke kita buang sampah tu merata-rata? Boleh tak? Tak boleh. Tak boleh kan? Okey. Macam mana kalau sampah tu yang terdiri daripada Okey.
Macam mana kalau sampah tu terdiri daripada tin-tin kosong ataupun kaca ataupun paku dan sebagainya yang berbahaya. Jadi macam mana kita nak urus? Macam mana kita nak buat? Okay, ada siapa-siapa boleh bagi idea kat sini? Ami? Kalau sampah tu berbahaya, contoh kaca, paku, pisau, macam mana kita nak buat tu? Tu. Tidak semula. Apa? Kalau ikut logik lah, kalau kita buat rata-rata, kalau kawan awak terpijak kan dah luka kaki tu kan, betul tak? Jadi Takkanlah kawan-kawan tu pakai kaki ayam. Pakailah seliver kan, besi keras ke apa kan boleh tahan. macam ni kalau kita tak perasan ada paku kat situ, ada kaca, jadi kan dah bahaya kat situ. Selalu pijak, tembus. Sebab tu kita kena pastikan kita buang tu dalam keadaan yang teratur. Kalau kita nak buang kaca, kita kena buang kat mana. Kalau paku, kita kena buang kat mana. Betul tak? Okey, kita teruskan dengan tajuk kita iaitu mari kita kitar semula. Okey. Jadi, ini salah satunya. Alia, Ustazah mute dia sebab ada gangguan sikit. Jadi, Ustazah minta Alia mute dia. Okey, boleh? Tak apa Ustazah teruskan dengan tajuk kita iaitu mari kitar semula. Bila kita sebut pasal kitar semula ni, maksudnya sampah-sampah ataupun tin-tin kosong yang seperti Ustazah sebutkan tadi, kita boleh kitar semula, maksudnya kita tak buang. Okay? Contoh tin kosong kita boleh kumpulkan semula sebab dekat situ ada bahan yang kita boleh gunakan semula. Okay? Tin-tin kosong tu kita boleh kitar semula untuk masa akan datang kita boleh guna balik ataupun recycle balik untuk buat tin yang baru. Okay? Itu namanya kitar semula. Ya? Kotak yang saya pernah ada kotak. Dia dalam tu dah habis dah semua barang dia. Dah prank. Ya. Lepas tu Alia, kita bagi Alia cakap dulu. Boleh? Saya buat kotak tu jadi tabung. Oh, jadi tabung. Itu pun nama kita semula kan. Itu namanya creativity. Betul tak? Bila kita ada idea yang baru ataupun idea baru namanya inovasi. Tapi bila kita ada idea yang kreatif, jadi kita akan dapat hasilkan satu produk yang baru juga. Tapi daripada bahan-bahan yang terbuang. Betul tak? Macam Alia buat tabung. Okay, tabung tu daripada kotak. Kotak tu sebenarnya kita boleh je kalau kita nak buang. Betul tak? Kita buang bakar je. Tapi kalau kita fikirkan secara logik, kenapa tak saya gunakan untuk buat tabung? Kan? Jadi dekat situ dah tak payah kita beli tabung. Jadi kita boleh hias cantik-cantik tabung yang kita nak hias cantik-cantik dengan bunga, dengan ramu-ramu atau kupu-kupu. Jadi kat situ dah jimat. Betul tak? Kemudian kita tengok kat sini. Nabila ini membantu ibunya membuang sampah. Tumpuannya pada cara yang paling sesuai untuk mengitar semula. Okey, dekat sini ada dialog. Okey. Nabila. Ustazah. Ya. Siapa nama Ray ni? Cuba tanya. Siapa nama Ray tu? Itu lagi Atika. Atika. Atika tu Nadi. Apa tu? Bukannya tu yang ni lah. Mana tu? Tak apa. Yang penting kita masuk kelas kita. Atika Betul tak? masuk lagi. Awak masuk kelas yang betul tak ni, Firas? Betul, kelas Bahasa Melayu. Tak silap masuk kelas Yang penting awak masuk kelas Ustazah, kelas yang betul. Bukan kelas yang salah. Nanti awak masuk kelas link kelas lain pula. Okay? Tak apa, untuk tahun 3 lepas Ustazah dah habis lah. Sebab tu Ustazah tanya baru ketak awak masuk kelas Ustazah ni. Okay? Jadi yang masuk kelas awak ni betul-betul kawan awak yang kat sekolah tu tahun 3. Okay?
Kemudian Ustazah teruskan dengan kita ada dialog antara Nabila dan juga ibunya. Okey. Ibu Nabila tanya Nabila. Nabila, cara manakah yang akan Nabila pilih? Okey, maksudnya kat sini mak dia tanya, Nabila nak buang barang ataupun sampah tu ikut cara yang mana? Nak buang terus ataupun nak kita semula? Macam tu mak dia tanya. Betul? Kalau kita tengok gambar dekat sini ada dua. Okay, sama ada dia nak buang kat tong sampah. Okay. Lepas tu kemudian dekat sini sama ada dia nak buang dekat dalam tong kita semula ni. Ni namanya tong kita semula. Kalau awak nampak tong ada tong warna oranye, biru dan coklat ni dekat mana-mana, itu namanya tong kita semula. Okay. Jadi setiap tong tu berbeza mengikut barangan yang kita nak kita semula. Okay. Ada plastik, ada kertas, ada kaca, ada apa lagi. Jadi dekat situ dah Ustazah nak mute semua dulu bagi Ustazah cakap dulu. Nanti kalau Ustazah minta awak bercakap baru awak bercakap tau. Okay? Kemudian Nabila cakap apa? Saya memilih cara. Tapi dekat sini Nabila tidak bagi tahu kan dia nak pilih yang mana, sama ada nak buang ataupun nak cita semula. Okay? Jadi dekat sini ada dua perbandingan. Okay? Cara yang pertama kita tengok kat sini. Okay? Pengasingan sisa pepejal di punca. Okay? Di punca ni maksudnya dalam tong. Okay? Dalam tong sampah. Okey. Kemudian bagaimana kita nak proses sampah tu kalau kita nak buang. Okey. Jadi pastikan kita kena asingkan sisa. Okey. Macam Ustazah kata tadi, kalau sisa tu ada sampah makanan, ikut awak masukkan dalam plastik yang ada sampah makanan. Okey, kalau ada kaca, awak masukkan dalam plastik yang ada kaca. Okey, tapi bila ada kaca tu, Ustazah nak ingatkan buang kaca tu, masukkan dalam kotak, kemudian balut dengan plastik yang maksudnya bukan cantik-cantik. Maksudnya supaya dapat mengelakkan nanti kalau pekerja-pekerja kebersihan tu kutip sampah tu tidak tercedera ataupun luka dekat tangan dia. Betul tak? Kalau kita tak balut, kita campur je dengan sampah makanan, dengan kotak ataupun sebagainya, maka kat situ akan mendatangkan kemudaratan kepada pekerja-pekerja pembuangan sampah tu. Betul kan? Okey, cara yang kedua, proses yang kedua iaitu sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan. Macam saya sebutkan tadi, yang kita tengok dekat sampah tu, kalau kita boleh simpan ataupun kumpulkan untuk masukkan dalam tong kita semula, kita simpan. Okey? Jadi kalau kasih kotak, asingkan ikut kotak, ikut kertas. Okey? Kalau dia daripada plastik, masukkan bahagian plastik. Okey? Dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan diletakkan di tepi tong sampah pada hari kutipan. Okey? Akan ada waktu di mana tong ataupun lori akan kutipkan sampah ni. Okey, kemudian pengasingan sisa pepejal di tong kitar semula. Asingkan sisa, okey sama juga tadi kan? Sama juga dengan yang ni, asingkan sisa. Di sini pun asingkan sisa. Kemudian sisa yang boleh dikitar semula dikumpulkan, dimasukkan ke dalam plastik dan dihantar ke lokasi yang terdapat tong kitar semula. Okey, yang ni berbeza pula. Kalau tadi sampah tu kita letak dekat tepi tong sampah depan rumah kita. Tapi kalau yang ni, sampah tu kita hantar ke tempat kitar semula. Okey, contoh yang ada dekat pasar raya. Jadi dekat situ dah tak perlu orang nak kutip kat rumah kita kan? Betul tak? Okey. Kemudian Ustazah pergi kepada muka surat 23. Okey, ada siapa-siapa volunteer nak baca kat sini sebab kita pergi ke kemahiran membaca. Ami, okey, Ami boleh baca? Ya, cantiknya hiasan rumah kamu. Bijak kamu mengolah bahan buangan. Okey. Lagi siapa yang nak jadi yang hidung perempuan ni? Saya.
Okay, Ifran. Wah, Ifran. Ifran pakai tudung ah. Okay, Ifran baca yang ni. Boleh baca. Terima kasih. Ini ayah saya. Kami melakukannya bersama-sama. Okay, good. Amni, yang ni? Siapa tu buat X? Baguslah, cara ini dapat mengurangkan pencemaran alam. Okay, betul kan? Ini salah satu projek kita semula yang mana kita tak buang botol-botol tu. Okay, tapi kita kalau ada botol buangan macam ni, tengok botol tu kalau ikutkan kita, tak nak kita semua, kita buang je kan? Betul tak? Buang je, dah tak payah nak fikir nak buat kita semula ke apa. Tapi tengok dekat dalam gambar ni, tengok botol-botol kosong dibuat apa? Buat sebagai pasu bunga. Kan? Mungkin ni pasu untuk sayur-sayuran. Dia boleh buat untuk isi sayur. Jadi dah tak perlu beli pasu. Kalau nak lagi cantik, cat botol ni jadi lagi nampak menarik, nak warna biru ke, warna merah ke, hijau ke. Okay. Itu namanya idea kreatif. Okay. Jadi tengok kat sini. Kat sini ada apa ni? Yang ni apa ni? Yang ni apa ni, Firas? Gambar apa ni? Nampak tak? Payung. Tayar situ. Payung. Tayar tu dia tak buang kan? Tayar tu dia potong sikit dekat atas ni untuk letak ataupun nak simpan payung. Jadi payung tu tak bersepah. Dia letak je kat tepi rumah tu. Kan? Jadi tayar tu tak terbiar, payung tu pun tak merata-rata. Okay, yang ni pun daripada tayar ni, kalau boleh tengok kat sini, yang ni daripada tayar. Okay. Daripada tayar. Daripada tayar, okey. Betul kan? Tempat duduk ni daripada tayar. Beli je dia punya besi. Kemudian letak tayar ni. Ataupun mungkin tempat duduk tu dah rosak kan, tapi rangka dia elok lagi. Jadi awak boleh gunakan tayar untuk tayar. Jadi kalau tak nak kotor, tak nak hitam, awak boleh cat tayar ni, kemudian dia nampak elok. Tak ada warna hitam. Okey, kemudian kita tengok situasi yang kedua pula. Okey. Tadi Nabila dan Fatin telah berdialog untuk situasi ke atas ni. Okey, jadi siapa yang nak berdialog antara pokok dengan payung kat bawah ni? Ni dah, kita tukar orang lain pula boleh? Adhan nak Adhan? Boleh? Adhan boleh? Okey, Adhan baca yang warna biru ni. Nanti Ustazah panggil satu-satu kan? Okey, Adhan baca yang ni. Yang ni. Terima kasih. Payung lebih baik saya menjadi bekas tanaman saya daripada dibuang. Okey. Kat sini sepatutnya mula daripada dialog ia bermula daripada sini, betul tak? Wah, uniknya kamu si botol. Tidak pernah saya melihat tanaman saya secantik kamu. Okey. Jadi dekat sini payung dia puji siapa? Puji botol. Kan? Jadi kan kita dah belajar sebelum ni kan ayat suruh, ayat pujian kan, betul tak? Jadi dekat sini ada ayat seru. Betul tak? Kat sini macam mana kita boleh tahu dekat situ ayat seru? Kita buat revision sikit. Macam mana kita boleh tahu ni ayat seru? Kat sini tanda dia. Ingat? Ada tanda seru kat sini, betul? Betul. Lepas tu ada kata seru bagi ayat ni ialah wah. Jadi dekat sini kita boleh tahu dah. Oh, dia seru, maksudnya dia nak puji ke, dia nak marah ke, dia nak suruh ke, nak minta ke.
Jadi kita boleh tahu daripada kata seru yang pertama ni. Okey. Tak pernah saya melihat bekas tanaman saya secantik kamu. Okey, ini adalah ayat pernyataan biasa. Kemudian tadi Adhan baca kat sini, dia kata apa? Terima kasih supaya lebih baik saya menjadi bekas tanaman sayur daripada dibuang. Okey. Jadi dekat sini awak boleh tengok kat sini, kita boleh tengok kat sini pokok cili kalau tak salah. Pokok cili tengok ada warna merah, ada warna hijau kan. Jadi kat sini botol ni digunakan ataupun dikita semula untuk dijadikan pasu tanaman sayur. Okey, yang ni kita boleh tengok kat sini mungkin ni pokok bayam ataupun pokok sawi. Okey. Yang warna pink ni siapa nak baca? Tak nak. Fatihah. Okey. Okay, good. Yang warna kuning tu? Yang warna pink ni. Yang payung tu ke? Ya, yang ni. Okay. Betul kata kamu. Botol tapak pelupusan sampah juga dapat dikurangkan. Ya, betul. Bila barang-barang yang kita dah guna tapi kita tak buang, maksudnya tapak pelupusan tu jadi berkurang daripada sampah. Okey. Kalau kita tak bakar, sampah-sampah tu nanti jadi tempat apa? Tempat dalam Nanti kalau sampah kita tak lupuskan dengan baik, nanti akan jadi tempat pengumpulan kuman-kuman ataupun penyakit-penyakit, penyebaran penyakit. Betul tak? Kalau tayar tu kita tak bakar, nanti kalau hujan bertakung air jadi tempat simpan apa esok? Nyamuk, betul tak? Jentik-jentik. Kan? Jadi bila tayar kita tak buang ataupun bakar dengan betul, dengan cara yang betul, dia akan jadi tempat pembiakan nyamuk. Kemudian terjadilah denggi, betul tak? Tu yang kita perlu lupuskan dengan baik ataupun dengan betul. Okay? Jadi kalau kita, salah satu cara kita nak lupuskannya adalah dengan kita semula. Macam ni, awak boleh buat tempat letak payung ataupun buat letak kursi. Ini adalah salah satu caranya. Okey, yang warna kuning ni siapa yang nak baca? Siapa nak baca? Firas. Dah lama saya tak dengar Firas baca. Firas. Baca apa? Baca yang ni, warna kuning ni. Kuning? Ni. Saya juga bersyukur. Saya juga bersyukur kerana tidak dibuang atau dibakar. Di sini saya dapat berbakti dan menjadi tempat duduk Tuan kita. Ya, okey. Tayar ni dia mengungkapkan rasa syukur dia kan. Okey. Sebenarnya tayar ni kalau kita bakar je pun tak bagus untuk udara kita. Ya? Sekejap Okey. Sebenarnya tayar ni kalau kita bakar pun tak bagus untuk udara kita. Betul tak? Udara kita jadi berasap. Jadi pencemaran udara. Okey. Kalau kita buat kita semula, jadi kita dah tak perlu nak bakar tayar-tayar yang ada. Sebabnya kalau kita kumpulkan satu rumah, satu tayar, jadi bila dah banyak rumah, berapa bingkit tayar yang kita nak kena bakar. Betul tak? Jadi ini salah satu caranya dengan kita semula buat tanaman. Jadi tayar tu pun boleh awak isi tanah kat tengah-tengah tu, awak tanam bunga. Okey? Jadi tak perlu beli tanah ataupun awak isi tanah tu sepah. Okey? Jadi cat cantik-cantik nanti boleh jadi pasu yang cantik. Boleh jadi buat cucuk tanam. Okey, kita teruskan kepada kemahiran yang berikutnya, kemahiran menulis. Okey. Dekat sini ada jadual kutipan sisa yang mana Nabila dan keluarga membaca surat khabar.
Menurut laporan akhbar, pihak berkuasa telah melantik kontraktor pembersihan untuk memungut sisa pukal. Okey, macam saya sebutkan tadi. Okey, kalau untuk pembersihan ni ada lori yang akan datang kutip kat rumah kita kan, betul tak? Jadi dekat sini ada berita yang mana ia berkaitan dengan jadual kutipan sisa. Okey, Ustazah nak minta lagi awak baca daripada petikan ni. Boleh tak? Boleh. Ustazah nak minta Atiqah lah. Boleh tak? Cuba Atiqah baca yang awak baca yang ni, Atiqah. Yang ni. Hello. Tak dengar suara Atiqah jauh. Tak dengar suara Atiqah? Dengar jauh. Jauh sikit suara. Awak kena dekat sikit dengan mikrofon awak. Awak pakai mic tak? Pakai earphone tak? Okey. Okey, Ustazah nak yang lain senyap. Atiqah je yang, Atiqah dan Ustazah je yang boleh keluar suara sekarang. Okey? Okay. Good. Boleh? Alhamdulillah. Atiqah tengah baca tapi suara dia Tutup slow. dah papi. Okey dah, Atiqah dah? Dah baca dah? Dah, okey. Tak apa, mungkin line slow jadi kita tak dengar suara Atiqah. Okey, kemudian kita nak minta Akif lah baca. Yang mana? Yang Atiqah baca tadi. Baca yang ni. Yang ni Okay. Okey. Johor Bahru 18 Julai. Okey. Pihak berkuasa tempatan PBT telah mengeluarkan jadual kutipan sisa. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula minggu. Okay. Kemudian perenggan yang kedua. Saya nak minta siapa yang belum baca Amira Amsyah. Ada tak Amira Amsyah? Ya. Okey, dah lama Ustazah tak dengar. Jadi Ustazah rindu nak dengar suara awak kena baca. Tak apa, Ustazah dengar sikit dah awak baca ni. Okey, awak baca yang ni. Tak nampak lah. Tak nampak? Nak Ustazah besarkan lagi. Sekejap. Dia nampak tak? Nampak. Okey, baca yang ni. Okey, dengar. Yang ni, Amira Amsyah awak baca yang ni. Cepat. Yang lain senyap. Kita bagi Amira Amsyah baca cepat. Iti berharap agar mematuhi jadual baru itu. Menggunakan jadual Penggunaan semua pihak memudahkan pihak juga akan mengedarkan mengedarkan akhlak
Dan Salah. cara pengasihan. Okey, good. Kemudian Buku juga akan ke setiap rumah diedarkan. diedarkan. Okey. Ini adalah macam mana kita, kalau yang rumah perumahan dia akan ada jadual-jadual untuk macam mana kutipan sisa ni dijalankan. Okey. Kemudian untuk perenggan yang ketiga. Siapa Siapa yang nak volunteer baca? Saya Lima nak baca? Pada hari kutipan pengguna hanya perlu meletakkan Okey, tutup mic. yang Okey. ini memastikan Dan untuk sisa buangan buangan ke dalam longkang tidak akan terjatuh okey, good. jumlah sampah yang Dibuang dibuang ke tapak pelupusan pelupusan sampah juga dapat dikurangkan. Harus bekerjasama untuk semua pihak melestarikan sekitar ayam. alam. Okey. Bagus. Okey, tak apa. Nanti kita boleh buat lagi bacaan tu sebab kita belajar bahasa Melayu ni. Okey. Untuk kita melatih baca. Okey. Siapa kata tu? Okey, Fatih. Baca yang ni, Fatih. Mana? Yang ni. Yang first ni ada Johor Bahru 18 Julai. Johor Bahru 18 Julai. Tempatan PBT telah mengeluarkan jadual kutipan sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu, sisa Ada titik kat dikutip situ, laju je. Okey. Fatih, bila kita nak baca teks ni, kita ada namanya tanda baca. Okey? Kalau kita tak baca pun, kita kena kita kena faham maksud tanda baca ni. Okey, titik ataupun noktah. Okey, dekat atas ni ada koma. Okey? Jadi bila kita baca teks, ada titik ni kita jangan laju macam kereta api tu. Okey? Jadi kena berhenti kat situ. Ustazah tak kata Fatih baca salah tau. Okey? Fatih dah elok dah baca. Cuma bila nanti kita baca teks, bila kita baca teks tu, ada noktah, ada titik tu, kita kena berhenti. Okey? Contoh Ustazah baca sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Okey? Berhenti, tarik nafas. Kalau kita baca Al-Quran pun kan kita kena macam tu kan. Ada titik kita kena berhenti. Okey, good. Kemudian kita sambung lagi, okey? Okey. Tak apa, Ustazah tak kata Fatih baca salah. Cuma Ustazah nak regur sikit tau. Untuk kawan-kawan lain juga, bila baca ada noktah tu kena berhenti. Okey? Jadi bila dah habis noktah tu,
dah awak tarik nafas, baru awak sambung. Okey. 2 kali seminggu. Okey, berhenti. Kemudian sambung. Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Okey. Okey. Dah bagus dah. Okey, tadi Fatih ada soalan? Siapa itu Okey, okey. Fatih? Okey, kemudian sebenarnya adakah daripada teks ni kan? Ada kesalahan macam mana struktur ayat tu, ada yang salah ataupun ada yang betul. Okey. Jadi yang merah ni sebenarnya dia salah tau. Kalau kita tengok, kita baca. Sisa dikutip akan makanan, macam mana kita nak masukkan ni? Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Betul tak? Jadi dekat situ sebenarnya salah. Okey. Otak. Jadi kasi ada salah. Kan dekat sini dia tulis struktur ayat yang salah. Sisa dikutip akan makanan 2 kali seminggu. Okey. Kemudian struktur ayat yang betul. Macam mana kita nak ubah balik ayat tu jadi ayat yang betul. Okey, Ustazah minta awak mute tau. Awak punya mikrofon. Alright lah. Kerana ada gangguan untuk rakan-rakan awak yang lain. Okey. Struktur ayat tadi salah kan? Jadi kita kena betulkan. Tukar balik ayat tu, kita betulkan. Sisa makanan akan dikutip 2 kali seminggu. Okey, makanan tu kena ubah balik dekat tempat sebelah sisa. Sisa makanan. Okey, akan dikutip 2 kali seminggu. Okay. Ini ayat yang betul. Kita tengok tadi ayat yang salah. Kita baca kat sini. Sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula semula seminggu. Okay, dekat sini pun ada kesalahan. Jadi kat situ kita boleh tukarkan ataupun murnikan penulisan kita ataupun edit semula ayat tu jadi yang lebih baik. Okay, macam mana ayat dia? Sisa yang boleh dikitar semula pula dikutip sekali seminggu. Okey. Kalau ayat yang salah dia, sisa dikutip sekali yang boleh dikitar pula seminggu. Dan itu salah. Jadi kita tulis semula jawapan dia. Sisa yang boleh dikitar semula pula dikutip sekali seminggu. Okey, itu jawapan dia. Okey. Jadi untuk hari ini kita belajar 3 kemahiran. Mendengar, bertutur, kemudian membaca dan juga kemahiran menulis. Ada 3 benda kita belajar hari ini. Okey. Jadi kita tujuan kita belajar hari ini adalah untuk kita macam mana kita nak berkomunikasi. Okey. Kita nak bercakap, kita nak bertutur, dengar secara cakap. Itu namanya kemahiran mendengar. Okey. Kemudian awak pula baca. Jadi Ustazah nak tengok takat mana awak boleh membaca. Okey. Kemudian kemahiran menulis. Ini yang Ustazah ajar untuk kemahiran yang terakhir. Okey. Jadi untuk latihan hari ini kita ada latihan muka surat 23. Okey, berkaitan dengan kelestarian alam, pengurusan sisa pekerjaan. Okey, nanti awak boleh buat dekat rumah. Okey. Dekat sini bandingkan cara pengurusan sisa sampah di air dan di darat. Okay, Ustazah buat latihan dekat kelas kan, betul tak? Latihan yang mana awak perlu buat perbandingan antara 2 benda. Dekat sekolah tu Ustazah tak ingat, antara rakit dan juga bot, betul tak? Bot gentian kaca. Sampai rakit dan juga bot gentian kaca. Jadi dekat sini perbezaan yang kita nak buat dalam buku latihan kita ni berkaitan dengan hikmat pengurusan sampah di sungai dan juga di darat. Jadi awak kena isikan jawapan awak ni dekat dalam data yang disediakan. Okey, ada soalan? Fatihah nak tanya apa? Kamu surat berapa? Muka surat 23. 23. Oh ya, muka surat 23. Nanti Ustazah akan update, awak kena buat sampai muka surat berapa. Okey. Muka surat 23, 24,
25 dan juga 26. Okey. Ini latihan ya. Ini latihan yang awak kena buat dalam buku latihan awak. Okey. Ustazah lagi suka bagi awak latihan dalam buku muka surat 23 hingga 26. Okey. Ada tanda. Tanda tahu 23 hingga 26. Mana tulis? Dah. Kita sampai 26. Ya. Okey, dia siap tulis. Okey, mudah kan soalan dia? Jadi awak boleh tengok soalan tu terus, nanti tanya dekat ustazah. Yang buat dengan lori sampah ni masa dia tak ada je sampah. Oi sampah. Tu Sampah? tu. Buat Yang mana? Darat ke sungai? darat dengan dua-dua. Darat dengan sungai dua-dua lah. Dia tak ada sama pun. Ada sama? Apa yang sama? Sekejap ya, kita tengok satu-satu. Yang sama. Ada dua yang perlu awak letakkan yang sama. Sekejap. Okey. Okey, untuk yang sama awak letakkan dekat tengah-tengah ni. Untuk yang sama awak letakkan dekat tengah-tengah ni. Ini dua-dua yang sama. Maknanya kutipan sampah Apa yang sama? sungai ataupun ke darat. Okey, awak boleh letak yang sama iaitu yang pertama. Ni. Tujuannya menjaga kebersihan. Ini sama. Ini pun sama. Tujuannya untuk menjaga. Menjaga kebersihan. Dulu untuk menjaga kebersihan. One. Okey. Kemudian satu lagi yang sama apa dia? Kutipan sampah. Okey, dua-dua untuk kutip sampah. Cuma beza dia untuk sungai dan juga rumah. Boleh? Kutipan. Kutipan sampah dan juga di rumah dan juga di sungai. Okey. Ustazah dah tulis ke? Okay, boleh buat terus. Ada vision. Yang